سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Qala syarih rahimahullah pasal 32. Hadza aidan ma'tufun ala ma taqaddam wa huwa akhir sifatil ma'ani. Hadza bermula ini kalam. Aidan juga ma'tufun diaktafkan dia ala ma taqaddam atas barang yang telah lalu. Apa dia? Al-qudratu wal iradah. Orang yang telah lalu. Jadi ini atap sana. Baca wal kalam. Kali baca al kalami. Wal kalamul ladzi laisa biharfin. Ini baca wal kalami atap pada tempat marfu'. Wa in atafta biha ala marfu'in rafa'ta. Wa huwa akhir sifatil ma'ani. Kalam itulah akhir bagi sifat ma'ani. Ujung sifat mani al-muttafaqi alaiha. Sifat mani al-muttafaqi bagi sifat mani. Sifat mani al-muttafaqi alaiha baina ahli sunnah, yang mufakat atasnya antara ahli sunnah. Ini setuju semua. Tujuh daripada qadrah, iradah, ilmu, ayat, sama, basar, kalam. Tujuh sifat mani. Ini semua ni al-muttafaqi alaiha, yang sepakat atasnya, atas tujuh ni baina ahli sunnah, antara puak-puak ahli sunnah. Tak ada khilaf. Semua setuju. Apa dia? Qadrat, iradah, ilmu, ayat, sama, basar, kalam, setuju. Yang ada dalam qauluhu al-muttafaqi alaiha baina ahli sunnah, perkataan duduk fihi, ada pada perkataan ni, perkataan qauluhu al-muttafaqi ni isyaratun, isyarat ila anna hunaka, isyarat kepada bahawa di sana, hunaka di sana, isyarat di sana mana? Di sana pada sifat mani. Isyarat kepada bahwasannya di sana pada masalah sifat mani sana. Isyarat apa? Sifatin mukhtalifan fiha, beberapa sifat yang bersalah-salah padanya. Itu. Jadi sifat mani lain itu ada lagi. Ini tak ada kesalahan. Ittifaq. Lain pada itu ada lagi sifat mani. Ada setengah kata ada setengah kata tak ada. Itu isyarat kepada hatu itu. Ila anna hunaka, bahwasanya di sana pada bahasa sifat mani sana sifatin, berupa sifat mukhtalifan fiha bainahum baina ahli sunnah, bersalah-salahan padanya antara ahli sunnah. Wa dzalik, bermula demikian itu sifat mukhtalifan. Wa dzalik, bermula demikian itu sifat yang bersalahan kal idrak, seperti sifat idrak. Ahli sunnah kata ada setengah ahli sunnah kata tak ada. Adapun hak ni, hak tujuh ni tak ada khilaf. Qadrah, iradah tak ada khilaf. Ada bersifat idrak. Hasan Asy'ari kata tak ada, Maturidi kata ada. Sifat mani juga. Kal idrak, seperti sifat idrak. Al-muta'allaqi bil malmusat, sifat idrak yang bertakluk dengan yang disentuh. Al-malmusat, yang disentuh. Apa sifat idrak? Sifat pendapat. Idrak mana? Pendapat. Sifat pendapat yang bertakluk, yang bersangkut dengan benda yang kita sentuh. Apa dia? Keras, sejuk, panas, kena sentuh.
Sentuh tu satu sifat. Kita pun ada. Tahu panas sejuk, bukan boleh sentuh dengan tangan tahu. Nak tahu keras lembut pun nampak tak? Keras bukan nampak. Tapi kena sentuh. Malmusan. Jadi Allah Ta'ala pun ada sifat tu. Ada setengah kata tak ada. Tadi ya, 7 tu ya. Yang ni tak ada lah. Ada setengah kata hak ni pun. Sifat ni pun ada pada Tuhan juga. Kal idrak seperti sifat pendapat. Al-muta'alliq. Al-muta'alliqi. Idrak al-muta'alliqi bil malmusan. Idrak yang bertakluk dengan benda yang disentuh. Sifat pendapat. Penyentuh bahasa Melayu kata idrak. Penyentuh. Nak sentuh. Nak tahu keras lembut sentuh. Kan nu'umah. Seperti nu'umah. Wal khusyunah. Nu'umah bahasa kita lai. Halus. Nu'umah. Lai. Benda terlai ke kasar. Tepung tu. Dengan pasir, genggam pasir bahasa Arab mana? Kasar, tepat, tepung, bahasa lai, atau nu'umah, dapat dengan tangan. Wal khusyunah, wal hararah, panas, dengan tangan. Wal burudah, sejuk, ais, dengan tangan. Sifat itu Tuhan dah. Tapi dia tak ada tangan lah. Ada pada zat dia sudah lah. Kita duduk di tangan lah. Wal mashmumat, atau pada malmusat. Sifat idrak yang bertakluk dengan mashmumah, yang dicium, bau, busuk, harum. Itu sifat pendapat lagi. Cium tengok, busuk ke harum. Wal mashmumat karrawaih, seperti segala bau-bauan. Ini bau busuk kah, bau hapak kah, bau harum kah? Dapat dengan apa kita? Hidung. Melalui hidung kita. Wal bazuqat, yang dirasa, benda yang dirasa itu dengan lidah. Masing ke, masam ke, sentuh dengan lidah. Sentuh dengan tangan mana tahu. Kita sentuh dengan tangan boleh tahu masing mana? Tak boleh tahu. Nak beritahu masing mana dengan lidah. Duduk di lidah sifat tu. Nak tahu keras lembut, duduk di tangan. Nanti nak tahu apa nama ni, masing ke, masam ke, kelak ke, duduk di lidah. Rambut sifat tu di lidah. Nanti mazuqat, yang dirasa kehalawati sukar, seperti manis gula. Fa'innal idrak mukhtalifun fihi, bersalah-salahan. Sifat ini bersalahan. Ada ahli sunnah kata ada pada Tuhan, ada ahli sunnah kata tak ada. Tadi ya, 7 tu ya. Ada ni. Fadhahaba ba'duhum, maka menjalani setengah mereka itu ahli sunnah ila isbatil idrak. Dia kata ada. Sifat idrak ni ada. Li'annal idraka, kerana bahasa segala idrak itu, pendapat itu, al-muta'alliqati bihadhil asya', bertakluk dengan ini perkara. Perkara apa? Kasar ke, lai ke, panas ke, sejuk ke, bau harum ke, busuk. Zaidatun alal ilmi biha, lain daripada ilmu dengan dia, dengan asya'. Jadi ilmu pun pendapat juga, tapi pendapat lagu tu tahu je, tahu kata ada masin, tahu kata ada manis, tahu kata ada busuk, itu dengan ilmu. Idrak lain pula, tahu dengan sentuh. Jadi ilmu tak kena sentuh. Dia kena sentuh. Pendapat dengan ilmu kata batu tu keras. Pendapat dengan ilmu kata gula ni manis. Pendapat dengan ilmu kata api tu panas. Dapat dengan ilmu. Jadi idrak ni kena sentuh lah. Sentuh kau tahu. Ilmu tak payah sentuh. Habisnya. Di anna idrakat al-muta'alliqati bihadhil asya' zaidatun 'ala al-'ilmi biha. Lain pada ilmu dengan dia, dengan asya'. Ilmu lain, idrak lain. Litafriqati ad-daruriyah bainahuma. Kerana perbezaan yang mudah, yang daruri, yang mudah, tak payah fikir. Antara keduanya, antara ilmu dan idrak. Mudah. Benda mudah sangat kita boleh tahu. Dapat dengan ilmu lagu lain, dapat dengan idrak lagu lain. Wa dhahaba ba'duhum ila nafihi, dan menjalani setengah mereka itu ahli sunnah ila nafihi, nafil idrak. Asy'ari punya ni. Asy'ari kata tidak ada sifat idrak. Nak apa lagi, ilmu sudah.
idrak itu kan ilmu sudah, tak payah dah. Pasal li'anna bainahu, kerana bahasa antara idrak wa bainal ittisal bil ajsam talazama aqliyan. Li'anna bainahu, kerana bahwasanya li'anna bainahu bainal idrak, kerana antara idrak dan antara berhubung dengan jisim. Talazama berlazim-laziman bil ajsam, situ lagu nami ta ka nun To. To. ta bil ajsam kat tufah buah apple, tufah itu buah apple. Wasukar, gula, tufah tu buah apple. Kena sentuh lah nak tahu manis ke masak. Wasukar, gula, talazama aklian, melazim-laziman pada akal. Wal iltisal mustahilun alaihi ta'ala, bermula berhubung mustahil Allah ta'ala. Kita kena berhubung dengan tangan, Tuhan kena berhubung juga. Kita nak tahu kerah lemuk, kena sentuh dengan tangan. Nak tahu masak-masak dengan lidah. Nak tahu busuk harum dengan hidung. Kalau kita berhubung lagu tu. Jadi Tuhan ada sifat idrak, dia kena berhubung lagu tu lah. Berhubung lagu tu mustahil. Jadi Tuhan berjirai pula. Pasal tu dia tak mau. Jadi kita tak payah. Dia dapat dengan ilmu, sudahlah. Tuhan ada sifat pendapat, ilmu dia. Sudah, tak apa-apa lagi sifat ni. Tu. Habis. Wasahih al-waqfu, bermula qaul yang sahih al-waqfu an isbatihi wa nafihi, berhenti tu saya bicara lah. Kita ada tu saya berdoli satu. Itu kata qaul yang sahih. Wasahih al-waqfu an isbatihi, isbatil idrak wa nafihi. Tu saya bicara lah. Tuhan ada sifat idrak ni. Qaul yang sahih al-waqfu. Apa dalam Petanjarah? Wa inda qaumi sahifil waqfu, wa inda qaumin sahifil waqfu. Di sisi tu kaum yang sahihnya berhenti tu sedap cara. Tuhan ada sifat idrak, tak ada sifat idrak, itu tak tahu. Ilmu ada, dia dapat dengan ilmu. Dah. Pasal tu cari tak mau. Yang ni kata dah. Maturidi kata macam kita juga, sifat pendapat tu ada pada Tuhan. Jadi kena sentuh lah maknanya. Nak tahu padah tak mana. Jadi Tuhan bersentuh dengan benar mustahil, jadi Tuhan berjirim. Nak tahu masing-masing kena rasa dengan lidah, kena sentuh benar tu. Hubung benar tu, benar itu mustahil lagu tu. Ya tak, bersyari tak mau. Habis. Pasal apa waktu? Li ta'arudi, kerana berlawan-lawanan. Dalilihima, dalil subut wal intifa. Ada dalil kata ada dalil kata tak ada. Berlawanan. Kau ni kata ada dalil, kau ni kata tak ada dalil. Wa kasifatil af'al, atau pada idrak, atau pada idrak, kali idrak tadi. Wa kasifatil af'al, dan segala sifat fi'il ada pada Tuhan. Ada setengah kata tak ada sifat mani ke ni. Kita ada bicara tahu, jaga sifat mani 7, kodrat, iradah sampai kalam. Itu tak ada khilaf. Ada pada Tuhan. Lain pada tu ada lagi sifat mani, sifat idrak, sifat fi'il, sifat mani lah tu. Ini khilaf, semua ni khilaf. 7 tu tak ada khilaf. Ini ada khilaf. Wakal apa nama? Wakal sifatil af'al, dan seperti sifat fi'il. Apa sifat fi'il? Perbuatan dipanggil sifat Tuhan juga, sifat mani juga. Jadi, itu ada khilaf. Wakal sifatil af'al, seperti segala sifat fi'il. Khalqi, seperti menjadi. Itu sifat fi'il itu menjadi. Takwin dia panggil. Jangan baik paridah dia ada. Allah Ta'ala ada baginya sifat takwin. Kodrat pun ada, takwin pun ada. Kodrat pun menjadi, takwin pun menjadi. Lagu tu. Syahri tak mau lagu tu. Ada kodrat adalah yang menjadikan semua ni. Tak payah takwin. Maturidi kata apa? Berbawah, bagi dua. Macam kita nak buat roti, uli tepung bagi lembut, abang kodrat. Nak buat bulan kata takwin pula kali. Berbawah lagu tu. Dikira lagu tu. Tuhan nak buat kerja tu. Kodrat buat sekat, takwin buat. Kun payakun, ambil daripada kun. Takwin, kawana yukawinu, takwin. Di sana. Jadi kun payakun. Idza arada syai'an kun. Jadi dengan kun tu lah.
kun tu takwin tu. Kalau gitu kodrat guna apa pula? Kodrat guna juga buat sekerat. Uli tepung. Kita nak buat Melaka tu. Uli lembut habis. Buat apa bulat kan. Nak buat dia bekang kan apa-apa. Beda lagu tu. Jadi, ada kau kata lagu tu. Ya kira lagu tu. Itu pakai takwin. Syari tak mau. Kalau khalqi seperti menjadi wal razqi, memberi rezeki, wal ihya menghidup, wal imatah memati, fa innaha sifat af'al indal asy'ariyah umur i'tibariyah. Jangan wujudiyah. Dia mana kata sifat wujudiyah macam qudrat iradah lain. Macam qudrat iradah tu tak sifat wujudi, sifat mani wujudi. Asy'ari kata pertama tu. Khilaf. Fa innal sifat al-af'al indal asy'ariyah di sisi asy'ari umur i'tibariyah. Apa dia? Wa hiya ta'alluqat al-hadisah lil qudrat. Ta'alluq tanjizi hadis bagi qudrat. Itu saja. Sifat perbuatan tu sifat Tuhan. Dia panggil sifat juga. Perbuatan tu. Sebab langit, sebab kerja dia tu panggil sifat juga. Sifat PN. Idafat sifat pada fi'il, idafat lil bayan. Fi'il tu perbuatan tu panggil sifat Tuhan. Perbuatan tu panggil sifat Tuhan wujudi. Yang sebenarnya amrun i'tibari. Hadas. Habis. Wa indal maturidiyah. Wa indal maturidiyati. Di sisi maturidiyah. Sifatul fi'li, sifatun qadimatun. Yang dia kata amrun i'tibari ada. Takluk tajizih hadis bagi kontrak. Maturidiyah kata tak. Wa indal maturidiyah. Sifat fi'li itu. Sifatul fi'li, sifatun qadimatun. Qaibatun bizatihi ta'ala tusamma sifatat takwin. Nama sifat takwin. Yang mana ni kan? Ini khilaf. Yang tak khilaf tujuh. Qudrat, iradah, ilmu, hayat, sama itu tak ada khilaf. Ada sifat idrak, sifat fi'il ni kalau orang cerita ke kita. Ada lagi sifat mani lain pada tujuh. Tak apalah. Terima lah kata. Apa salahnya kata. Ada ulama kata lagu tu. Apa dia lain? Sifat idrak, sifat takwin, sifat fi'il, sifat takwin tu ada. Tapi yang tu khilaf. Habis. Lagi. Wa tatanawwa'u ilal anwa'il mazkurah. Dan berbagai-bagai sifat takwin tu. Ikut benar lah. Dia takluk ke mana? Wa tatanawwa'u ilal anwa'il mazkurah bi'tibari ta'alluqiha. Berbagai-bagailah kepada berbagai-bagai yang tersebut dengan iktibar ta'alluqnya, ta'alluq takwin tu. Fa in ta'allaqat bil ijad sumiya khalqan. Jikalau bertakluk menjadikan nama sifat tu khalqan. Bir rezeki, bagi rezeki sumiya rizqan wa hakaza betul. Wa taqaddama tamamul kalam dan telah lalu sempurnalah kalam ala zalik. Tak demikian itu. Wa taraza bi qaulihi 'inda ahli sunnah dan memelihara pula syarat dengan kata muttafaq inda ahli sunnah. Kan kata tadi al-muttafaqi 'alaiha baina ahli sunnah. Kata itu apa dia? Ihtirad bi qaulihi 'inda ahli sunnah, ihtirad anil mu'tazilah. Nak menjaga kepada pendapat mu'tazilah. Fa innal mu'tazilah yungkiruna sifat jami' sifatil ma'ani. Tanah sikit itu. Hari di atas itu. Sikit yang pendek ya. Besok ni kita pagi tu ada pasal tu. Penting itu maknanya. Tu kaedah tabik kita. Kena tulis. Pagi di atas tu. Innahum yungkiruna tu. Esok ni aku tak nak pasal apa ni. Fa innal mu'tazilah yungkiruna, mengingkar mereka itu jami' sifatil ma'ani. Sekalian sifat ma'ani tak ada. Tuhan tak ada qudrat, Tuhan tak ada iradah, Tuhan tak ada sama basar, Tuhan tak ada kalam. Itu mu'tazilah. Kemudian wa yurattibuna samaratiha, dan wajib mereka itu akan samaratiha, samaratil ma'ani. Sifat ma'ani tak ada, tapi dia kata wajib ada. Apa dia? Samarah dia ada. Tapi betul lah. Sifat ma'ani tak ada. Wa yurattibuna samaratiha, dan wajib mereka itu akan samarahnya, samarah ma'ani al-lazat. Lagu mana? Fa yaquluna, berkata mereka itu mutakallimun bi zatihi wa alimun bi zatihi wa hakaza. Lagu itulah. Itu mana wa hakaza. Allah Ta'ala
tidak ada sifat kata. Tapi dia berkata ke tak? Berkata lah. Berkata dengan apa? Berkata dengan zat dia lah. Jadi kata, Tuhan tidak ada kodrat. Kuasa ke tak? Kuasa. Kuasa dengan apa? Kuasa dengan zat. Sama orang. Tu, Mu'tazilah. Dia tak ada sifat mani. Ingat tu, Isa kata Mu'tazilah tidak ada sifat mani. Boleh terima. Kalau gitu Tuhan kuasa ke tak? Kuasa. Kuasa dengan apa? Kuasa dengan zat. Mendengar dengan zat. Melihat dengan zat. Hidup dengan zat. Tidak ada sifat mani. Pasal apa betul? Pasal berbilang kodim dia tak mau. Dia ni halusi lebih dah. Jadi sifat mani itu semua kodim wujudi. Dia mau wujudi satu je, zat. Sudah. Jadi berbilang lagu itu, ni pun kodim, ni pun kodim, ni pun kodim 7 ni. Berderet-deret ni benda wujudi. Kodim. Zat Tuhan tu wujudi, kodim. Berbilang kodim ku tak mau. Aku mau satu ya kodim. Kalau kita sifat mani tak ada. Tuhan kuasa, kuasa. Kuasa dengan apa? Kuasa dengan zat. Nak ada apa sifat mani? Dia pergi betul lah. Boleh? Bagi biasa dengar dulu. Itu kedudukan dia tu. Halusi, dia kata. Berbilang koding, tak mau. Dia mau satu ya koding. Jadi kita nak jawab dulu lah. Padahal yang kata berbilang koding yang salah tu, duduk asing-asing. Ini berbilang koding duduk di satu tu. Tak ada masalah. Duduk di Tuhan tu lah. Apa ada? Kedrak tu di situ lah. Sama di situ yang berbilang koding yang salah ni. Di sana satu koding, di sini satu koding. Tu tak boleh lah. Boleh? Betul. Berbilang koding yang cerai-cerai tu tak boleh. Berbilang koding duduk satu, supaya satu ya lah. Kiranya supaya satu koding ya duduk situ belakang. Tak dia belakang. Kerana jadi salah. Mu'tazilah tak mau. Dia nafi kasih sifat mani. Kalau gitu dia ke mana? Tuhan mendengar. Pada Nabi Musa mendengar perkataan Tuhan. Kalau tak ada sifat kata, lagu mana? Oh, dia kata begini. Tuhan buat sifat kata di pokok kayu. Pokok kayu itu bercakap dengan Nabi Musa. Dia pergi kata ulang. Allah Ta'ala Nabi Musa wa kallamallahu Musa taklima. Berkata-kata Allah Ta'ala akan Nabi Musa sebagai berkata-kata sungguh. Macam mana tak ada sifat kata? Oh, dia kata bukan betul. Tuhan tak ada sifat kata, tapi dia buat sifat kata bubuh di pokok kayu. Ganti dia. Ganti Tuhan tu bercakap. Apalah. Itu dia ikut tu. Dia tak mau sifat mani duduk di Tuhan. Bapak. Artinya, kenapa kata sifat makni tu wujudi? Sebab kalau kita tengok kat manusia kan, contohnya sifat ilmu. Sifat ilmu, kita tak nampak sifat pengetahuan tu pada manusia. Jadi dia benda tu tak wujudi kan. Kalau yang tiba dengan manusia lah. Kalau dengan Allah sifat ilmu kita wujudi. Semua sifat mani tu sifat wujud, sifatun wujudiyatun qaimatun. Tapi sifat wujudi kan boleh tengok dengan hamsah. Bukan mesti boleh tengok. Boleh berdapat dengan hawasul khamsah. Macam mana kalau sifat ilmu? Sifat ilmu ni juga ada dalam hati kita. Ilmu dalam hati kita. Jadi di dalam hati kita ada ilmu. Kadang dia tahu, kadang dia masuk, kadang dia lupa. Benda wujudi tu. Macam mana nak idrak dengan hawasul hamsah? Hawasul khamsah perasaan kita. Perasaan kita tu. Kita tahu. Kita mengaji, kita tahu dah kita pandai. Kita tahu dah kita tak pandai bodoh. Ada perasaan. Dapat ilmu wujudi. Ingat tu. Sifat semua sifat mani itu benda wujudi. Tak ada satu amrul intibari. Semua wujudi mereka. Untuk bait wujudi ingat tu. Bukan mesti boleh tengok wujudi. Angin nampak dah. Mana nampak angin? Wujudi dah. Wujudi pasal dia bagi sebuah sejuk dah. Dapat dengan ni. Mesin nampak? Nampak mesin? Tak nampak? Tahu tak mesin? Dengan lidah. Dapat dengan hawasul khamsah. Jadi ilmu tu wujudi. Dapat dengan hawasul khamsah. Kita ada wujudi. Semua wujudi. Sama ada hak Tuhan, hak kita. Bila kata sifat mani, sama ada sifat mani qadim, sifat mani baru, wujudi. Tinggal lagi hak kita ni Arab dia panggil. Allah Ta'ala ni yang kata Arab. Arab itu pada jirim. Allah Ta'ala zat itu bukan jirim, sifat mani bukan Arab. Sifat Tuhan sudah lah. Dia boleh beza lah kata. Bapak itu Pak kita ni dapat dengan hawasia ni mau kata wujudi dia dapat dia. Kita yang dapat hadiah dia lebih lagi lah. Hadiah tak payah kira dah. Kita ni, kita nak tahu wujudi. Tuhan ilmu dia. Jadi tak payah dapat dah. Dan kita dah dapat macam kederak kan. Kita
Dia kira buka hijab boleh dah dapat dilihat. Kalau Tuhan buka hijab. Nampak? Lau kusyifa anal hijab la ra'aina. Jika Tuhan buka hijab, boleh kita tengok zat dia tu, sifat kodrat tu boleh tengok. Wujudi. Dengar boleh tak apa? Ha, Dengar boleh tak? apa dia? Dengar. 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 Ha. Dengar sama ada boleh lihat, boleh dengar, boleh apa dapat tak maknanya. Lau kusyifa anal hijab la ra'aina. Kalau ra'aina. Kalau bahasa sentuh, bahasa apa jangan dia. Jadi betul. Boleh dapat. Kalau Tuhan buka hijab. Mana buat dia tunjuk. Dia lahirkan. Tengok Nabi Musa nak tengok. Rabbi arini anzur ilaik. Tuhan, aku nak tengokmu. Tuhan, aku nak tengokmu. Tuhan kata lantara ni, saya tengok Al-Quran. Nak tengok juga. Tuhan kata Musa, like nak tengok. Mu tengok bukit. Fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani. Kalau bukit itu tak jadi apa-apa, boleh tengok aku. Dia taklik dah. Taklik dengan bukit tu. Kemudian bukit itu tak jadi apa-apa, mu tengok. Boleh tengok. Kalau bukit jadi apa-apa, mu tak boleh tengok. Seperti dia pun tak kelip mata. Tengok. Falamma tajalla rabbuh. Tajalla nak lahir. Ja'alahu dakkan wa kharra Musa sa'iqa. Pecah bukit. Dia gebah besan saja. Baki-baki ini tu ilaik. Aku taubat, aku tak marah. Dia tak nanti. Cahaya tu lah. Bukit tu bukit tengok bau ni. Ada batu balik sekitar. Kita tengok sedikit bukit. Oh, macam kan pernah di atas kecil pecah. Kuat. Dia lahir itu. Besaran Tuhan. Itu kata manusia aku lebih pada batu pun takut kepada Tuhan. Batu tu pun takut juga kepada Tuhan. Manusia tak takut. Lau anzalna ala hadzal Quran ala jabalin la ra'aitahu khashi'an. Quran tu bukit takut. Ni kita manusia. Lagi kita apa? Kita baca lagi. Dalam. Itulah cara lebih kurang tu nah. Jadi sifat ada khilaf. Masalah sifat mani ni khilaf. Ada setengah kata ada lain pada 7. 7 tu memang dah. Atau ittifaq ulama. Lain pada 7 tak ada lagi. Sifat idrak, sifat takwin. Dalam tu ada dalam faridah. Nah kita faridah tu ada. Lagi. Fa innal mu'tazilah yunkiruna jami'a sifatil ma'ani. Engkar mereka itu sekalan sifat ma'ani. Tak ada. Wa yurattibuna samaratiha. Dan menyusun mereka itu. Mana menyusun, mewajibkan samaratiha, jasa dia tu ada. Jasa ma'ni. Apa dia? Jasa qadrat. Kalau ada qadrat dia kuasa. Tuhan kuasa tak kuasa. Tuhan mendengar tak mendengar. Hal itu. Fayaquluna, berkata mereka itu, mutakallimun bizatihi. Tuhan bercakap dengan zat dia. Wa alimun bizatihi. Alim dengan zat dia. Wa hakadha. Kuasa dengan zat dia. Mendengar dengan zat dia. Melihat dengan zat dia, itu mana wahakaza. Begitulah. Boleh. Itu Mu'tazilah. Boleh terima ke kita? Boleh terima ke kita? Kita tak terima. Raja Asy'ari tak mau. Kuasa dengan zat. Kuasa dia dengan perkuasa. Mendengar dengan pendengar. Mendengar dengan zat ni tak nampak jalan kita. Kita tak ada sifat mendengar. Zat kita boleh dengar. Kita tak ada sifat melihat. Melihat kita, zat kita boleh lihat. Mana boleh. Tapi dia kata melihat dengan zat. Tak ada sifat melihat. Mendengar dengan zat. Tak ada sifat mendengar. Kita tak terima. Nak mendengar dia ada alat. Apa dia sifat pendengar? Dia boleh dengar. Kalau dengan zat kita ni, nampak? Rasa tu Asy'ari tak mau. Dia takut berbilang koding saja, bukan salah ni. Dia lari itu ya. Jadi kalau ada benar-benar begitu, jadi koding belakang wujudi hak tu semua dia. Nafi wah. Ini. Pasal yang dia tak jadi kufur pasal apa? Dia sabit samarah. Kalau dia tak sabit samarah, kufur Mu'tazilah. Yang tak jadi kufur pasal dia sabit samarah. Tak ada tu pun ada samarah dia. Jasa dia, kuasa juga. Lagi.
Wa ma'nal kalam, balik ke tepi balik. Wa ma'nal kalam al-mansubi lillahi ta'ala wa ma'nan qaimun bidzatihi yata'allaku bikulli ma yata'allaku bihil ilmu. Wa ma'nal kalam bermula makna kalam. Idhafah makna kepada kalam tu idhafah lil bayan. Kalam tu lah sifat ma'ni, makna dah lah tu maksudnya. Maksud kalam tu makna telah berkaitan sifat ma'ni. Jadi makna dengan kalam hakullah. Makna kalam bermula makna kalam. Ini sifat kalam al-mansubi lillahi ta'ala, yang dibahasa kepada Allah Ta'ala. Bukan kalam kita. Kita pun ada kalam, tapi dibahasa kepada kita baru. Ini kita nak bercakap hak Tuhan, sifat kata. Kalam sifat kata yang ada pada Tuhan. Apa dia? Wa makna, sifat ma'ni. Tu perkataan. Qaim bi zatihi, berdiri dengan zat Allah Taala. Tutupan di zat. Betul. Duduk di zat Tuhan. Wa yata'allaku bi kulli ma yata'allaku bihil ilmu. Bertakluk ia kalam dengan tiap-tiap barang yang bertakluk dengan dia oleh ilmu. Dia ikut jalan ilmu lah. Ilmu pergi kutu, dia pergi kutu. Tuju pergi ke mana ilmu? Ilmu tuju nak tahu. Tahu nak apa? Tahu benar wajib, tahu benar mustahil, tahu benar harus. Itu takluk ilmu, tuju nak tahu. Takluk kalam, tuju nak cerita. Berkata-kata, nak wayak. Tuju dia. Nak beritahu kata hak ni kodim, hak ni baharu, hak ni mustahil, hak ni tak mustahil. Itu tuju kalam, tuju nak cerita. Tuju ilmu, tuju nak tahu. Tapi itu tiga benda tu lah juga. Ilmu pun tuju situ juga, tapi tuju jaga dia untuk nak tahu. Kalam ni tuju nak cerita benda tu. Benda tiga macam. Ya ta'allaku bihi al-ilmu, bertakluk dengan dia oleh ilmu. Wa huwa, benda yang bertakluk oleh ilmu. Kullu wajibin wa kullu jaizin wa kullu mustahil. Itu muta'allaqnya. Tiap-tiap benda wajib, tiap-tiap benda mustahil, tiap-tiap benda yang harus. Dia takluk belaka. Bagaimana? Takluk kalam benda wajib bagaimana? Takluk kalam benda wajib. Kalau orang tanyamu, takluk kalam benda yang wajib, bagaimana? Allah Rabbuna. Mi. Dia cerita zat dan sifat. Takluk kalam berkata-kata. Kita tulis lagi kemarin. Takluk kalam berkata-kata, bercakap, nak bagi tahu. Takluk ilmu, mendengar, mengetahui. Takluk sama, mendengar. Jangan lupa lah terjemah. Takluk sama, mendengar. Apa makna takluk sama pada benda mawjud? Takluk sama benda mawjud, dia dengar benda mawjud. Takluk bahasa benda mawjud, dia lihat benda mawjud. Takluk ilmu benda mawjud, dia tahu benda mawjud. Takluk kalam pada benda ni, makna dia cerita. Dia bercakap, berkata-kata. Yang lupa lah tu kan. Dia boleh beza lah tu. Takluk kalam pada benda mustahil, dia cerita benda mustahil. Lam yalid, ya lam yulad. Lam yulad, tak ada anak. Anak tu mustahil, dia cerita. Dia tak bisu. Berkata-kata tu takluk kalam. Bercakap cerita bagi orang faham. Ya ta'allaku, bertakluk ya kalam. Bikulli ma ya ta'allaku bihil ilmu, dengan perkara yang bertakluk dengan dia oleh ilmu. Wa huwa kullu wajibin, zat dia cerita. Dia cerita pada hal zat dia tu, dia cerita. Wal kullu mustahilin, benar mustahil pun dia cerita. Lam yakul lahu syarikun. Ada dalam Quran. Tidak ada bagi Allah Ta'ala syarik mustahil. Apa makna takluk kalau benda mustahil, dia cerita benda mustahil. Wa kullu jaizin, dia benda harus. Apa dia? Wa khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyam. Dia menjadikan langit bumi, dia cerita dia buat langit bumi. Boleh? Takluk kalam berkata-kata, cerita, tapi orang faham. Itu kata takluk dilalah. Dilalah menunjuk nak bagi orang faham.
Dia cerita belakang. Hak ni pada cerita, hak ni pada cerita, hak ni. Dia tak bisu. Dia tak bisu, dia boleh bercakap. Dia bercakap macam cakap ni. Boleh. Tu. Ingat tu. Kalau kalam mana berkata-kata. Habis. Munazzahun anil harfi was-saut. Munazzahun, maha suci ia, anil harfi, daripada huruf, was-sauti, dan suara. Jadi kalam Tuhan tu tidak ada huruf dan tidak ada suara. Ngerti? Hak kita pun tak ada huruf, tak ada suara. Hak kita pun tak ada huruf, tak ada. Yang huruf suara tu kalam juga, tu kalam lafzi orang panggil. Bukan sifat kata. Al-Quran kalamullah, ada huruf dah. Kalam juga ada. Jadi lagi kita baca. Tak bengong, tidak keliru. Tidak ada huruf suara. Wa taqdim wa ta'khir, tidak dulu kemudian. Ada huruf suara tu, surah ni dulu, surah ni di belakang. Masalah lam yakul lahu syarikun ni, Bang. Lam yakul syarikun tidakkah benda wajib kalau masalah bagaimana wajib? Tidak ada syirik sendiri itu. Tak. Yang cerita syirik bukan cerita tidak lah. Cerita duk pada wajib tu Aisyah. Tidak tu. Syirik tu nak kena syirik. Syirik tu mustahil. Lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak. Beranak. Dia cerita lam yalid bukan dia cerita yalid. Nak cerita tak Dia beranak. cerita lam yalid. Kalau tak tu wajib lah tu. Masuk dalam benda wajib, kita benda wajib beranak anak. Ngerti? Anak tu benda mustahil. Walam yakul lahu kufuwan tu. Kufuwan tu benda mustahil. Ngerti? Itu benda mustahil. Ada pada dia. Kita baca dah kemarin. Kalau ada benda tu jadi bagian-bagian tu. Dia tahu kata benda tu kalau ada usah. Sudah betul. Kalau ada benda tu usah. Kata tak ada, tak ada. Tak ada tu masuk benda wajib. Wat taqdim wat ta'khir, dan dulu kemudian. Sifat kalam tidak ada dulu kemudian. Pak kita juga, dia sama sekali duduk dengan kita. Yang dulu kemudian tu suara, perkataan. Hak mari dulu, surah ni turun dulu, surah ni turun belakang, Quran tu Iqra turun dulu, kalam ya, kalam Allah. Hak ni dulu. Hak belakang sekali apa dia? Hak belakang sekali apa nama? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum, hak belakang. Itu kalam juga ada dulu kemudian. Itu bukan kalam sifat. Kalam makna perkataan. Wa ta'khir belakang. Wa sukun. Ni. Berarti lagi kita baca. Tengok ni dulu. Wa sukun atas sana. Atas anil harfi. Munazzahun anil harfi. Munazzahun anis sauti, munazzahun anit takdim, munazzahun anit takhir, munazzahun anis sukun. Sifat kata Tuhan maha suci daripada dia. Tak dia. Maha suci daripada sukun. Tengok dalam. Qalu huwa sukun. Ini dia ni gaduh ni. Ini yang kacau ni. Qalu huwa sukun. Ai li'annahu ta'ala lam yazal mutakalliman. Ai li'annahu ta'ala, kerana bahwasanya Allah Ta'ala lam yazal, dua kali nafi. Jadi sebab balik dah. Lam tu pun nafi dah tu. Zala yazalu tu pun mana nafi juga dalam ilmu nahwu. Zala wa ma fatiha wa ma faqa wa ma zala. Mana nafi juga tu. Dua kali nafi jadi sebab balik. Li'annahu ta'ala lam yazal mutakalliman wa la yazalu kadzalik. Kerana bahwasanya Allah Ta'ala tidak sentiasa berkata-kata. Lam yazal makna sentiasa berkata-kata, dan sentiasa begitulah. Wa la yazalu dzalik, sentiasa begitulah, sentiasa berkata-kata. Mustahil sukun. Ni. Ini gaduh ni, gaduh tumbuhan ni. Jadi mustahil Allah Ta'ala diam. Pasal itu sedia berkata-kata. Itu dia minah ni. Ke-13 kalam artinya sedia berkata-kata. Pasal mau terjemah itu pasal apa? Pasal mustahil atas dan suku. Kerana dia sedia berkata-kata.
Dia tak terima akal kata Tuhan duduk diam. Tuhan sedia berkata-kata. Kalau sedia berkata-kata, sifat dia. Ini payah ni. Yang payah sekali ini. Jadi bergaduh dah di sini dulu bergaduh. Dia tak reti ni masalah ni, tak reti. Sukut ada dua. Sukut lafzi, sukut nafsani. Sukut nafsani. Bukan sukut lafzi dah. Sukut lafzi lawan tak cakap. Bercakap lawan dia diam. Itu sukut lafzi. Sukut nafsani tak mau berkata. Mustahil Tuhan tak mau berkata. Pasal dia ada sifat berkata. Ikut tu pula. Mari kita baca. Bagi soalan satu. Bagi soalan satu kita ada. Ada kita semua. Saya baca lagi. Pegang. Pegang. Boleh. Kita ada soalan satu. Cukup. Dah semua. Bagi ni. Biasa tu. Dulu mati. Nak baca. Nak hurai bagi. Tidak keliru. Ambil soalan satu. Pegang soalan satu. Bagi jelas lah. Kisah tak gaduh. Ini kacau ni. Kalau jasa mabur. Gaduh dengan benda yang masalah ni. Pegang salah satu kita. Semak tengok nak baca. Apabila disebut kalam di dalam ilmu tauhid. Boleh? Dah semua? Apabila disebut kalam di dalam ilmu tauhid, maka terbagi pada 4 bahagi. Kalam saja. Ini jadi keliru ni. Pasal banyak sangat. Bila banyak mana kodem, mana baru dah tahu dah. Apabila disebut kalam di dalam ilmu tauhid, maka terbagi pada 4 bahagi. Nombor 1 kalam ismi. Apa dia? Kalam ismi namanya. Diterjemahkan dengan bahasa Melayu ialah perkata. Itu kita nak. Itu sifat mani tu. Iaitu diterjemahkan dengan bahasa Melayu ialah perkata. Iaitu satu sifat yang wujudiyah, bukan amrul i'tibari, yang qadimah sekali dengan zat Tuhan. Sedia adanya pada zat Tuhan. Benar tu. Kalau kita ada anak lidah kita lah. Dengan dialah, dengan sifat tu, sifat kata tu, Tuhan dapat berkata-kata. Lawannya bisu. Berkata tu lawannya bisu. Jadi kalau tak ada sifat tu bisu lah. Jadi lawannya berkata-kata. Dialah Tuhan dapat berkata-kata. Bila tak kata jadi bisu. Maka kalam ismi inilah yang dikehendaki di dalam pembicaraan sifat mani. Kalau sebut kalam dalam sifat mani, kalam ismi, berkata. Boleh? Sifat mani apa 7? Kodrat, iradat, ilmu, hak, sama, basar, kalam. Kalam tu kalam mana ismi, mana berkata. Maka kalam ismi inilah yang dikehendaki di dalam pembicaraan sifat mani. Nombor 2, kalam masdari pula. Kalam juga. Ini masalahnya. Namanya. Nama kalam masdari. Diterjemahkan dia dengan berkata-kata. Itu takluk dia tu. Masdari itu takluk. Takluk dia tu. Kalam masdari nama. Diterjemahkan dia dengan berkata-kata atau bercakap-cakap. Faham cakap? Cakap dengan apa? Cakap dengan perkata saja. Maka kalam ini bukannya wujudi. Berkata-kata bukan wujudi, menggunakan mulut. Wujudi apa kalau kita? Dan bukannya sifat Tuhan. Dan tidaklah kodim, bukan kodim, hanya amrul i'tibari saja. Jadi kata-kata, kerana berkata-kata itu jika nisbah pada kita yang baru ini ialah bergerak-gerak bibir mulut supaya keluar perkataan. Sebab membuat mulut dan begitu perkataan. Sebab itulah dinamakan masdari, pekerjaan kita. Masdar ada pekerjaan kita untuk membuat mulut. Lawannya ialah dia tak berkata diam dah. Dan diam ini, diam lawan berkata ni, dinamakan sukut lafzi. Sukut ada 2. Ni orang panggil sukut lafzi, yakni diam tak berlafaz, tak berkata dan tak berkata apa-apa. Maka kalam inilah, kalam mana? Kalam masdari ni, takluk tanjizi hadis bagi kalam ismi, takluk dia aja.
Berkata-kata itu takluk bagi berkata. Biar ada sifat berkata itu takluk. Kalam juga yang tu. Ini jadi keliru. Maka kalam inilah, kalam masdari. Takluk tanjizi hadis bagi kalam ismi. Yakni apabila ada sifat kata, tentulah boleh berkata. Dia bercakap. Takluk dia saja. Boleh? Lagi. Tak keliru lah. Yang ketiga pula. Kalam ma hasala bil masdar. Kalam juga ni. Diterjemahkan dia dengan perkataan tu Quran. Al-Quran kalam. Al-Quran kalam Allah. Itu kalam ma hasala bil masdar dia panggil. Diterjemahkan dia dengan perkataan. Maka kalam ini, kalam masdari, ma hasala bil masdar, ialah arah, yaitu suara yang berhuruf, yang menupang pada udara, dan bukannya kode, dan bukannya sifat Tuhan. Dan itu pandai angin. Perkataan itu pandai angin. Tiba di mulut kita, pergi ke angin bawah, lekat di belakang tu. Bukan sifat kita tu. Hak Tuhan bukan sifat Tuhan. Kalam inilah dinamakan muta'allaq kalam ismi yang tanjizi hadis. Muta'allaq dia. Jadi takluk itu berkata. Bila berkata keluar perkataan. Perkataan itu muta'allaq. Kerana apabila ada sifat kata, boleh berkata. Dan apabila berkata, keluarlah perkataan yang berhuruf suara, menupangnya pada angin. Itu dia anginlah. Maka tentulah ia baharu benar tu. Perkataan itu baharu. Dan bukanlah sifat Tuhan. Sebab itulah dinamakan ma hasala bil masdar. Yakni perkataan yang hasil dan terjadinya dengan sebab masdar. Apa masdar? Iaitu berkata-kata tadi. Boleh? Berapa dah? 3 dah. Kalam saja tu 3 dah. Kalam lah dah. Hak mana kodek tu satu. Yang keempat, kalam nafsani namanya. Satu lagi. Diterjemahkan dia dengan berkata-kata juga. Kalam nafsani pun berkata-kata juga. Maka kalam ini pun kodek. Ini kodem. Kalam nafsani kodem. Sabtilah dengan kalam ismi. Dia Tuhan lah. Tetapi bukannya wujudi. Ini hanya berintibari saja. Dan bukannya satu. Kalam ismi, kalam nafsani ni. Bahkan banyak. Apa dia? Iaitulah berkata-kata Tuhan pada dirinya. Dan mentadbirkan pada dirinya akan beberapa banyak perkataan yang ia hendak berkata. Orang panggil kalam nafsani. Lagu mana? Kita nak pergi berceramah, nak pergi bersyarah malam ni. Kita kata dulu. Apa yang nak kata lagi? Apa yang kita nak kata lagi, kita kata dalam hati. Nafsani, dalam diri kita. Hadis nafsi dia panggil. Kita dulu. Bukan ada apa. Bukan wujudi. Duk bayang dalam hati kita tu. Nak kata begini, nak kata begini, nak kata begini, nak kata begini. Tak terbit lagi. Di Tuhan pun ada. Di kita pun ada. Hak kita hadis nafsi. Hak Tuhan apa panggil? Kalam nafsani. Pasal dia ada sifat kata. Dia ada sifat kata. Dia mau berkata. Dia berkata dah. Tahu. Dia nak kata esok. Nak kata wujuduli ada apa saja Tuhan. Dia nak kata. Dia kata tahu dah. Kodek. Nampak? Benar tu kodek. Diri Tuhan. Kalam nafsani. Kalimat nafsani pun dia ada tu. Itu lah tu. Mana nafidat kalimatullah. Walau annama fil bahri apa? Fil ardi min syajatin amma kalimat ma nafidat kalimatullah. Kalam tu. Ini kata tahu dia. Lagi. Hanya mau berkata. Iaitulah kalam nafsani. Berkata-kata Tuhan pada diri. Dan mentadbirkan pada dirinya akan beberapa banyak perkataan yang ia nak berkata. Bukan berkata sungguh lagi. Mau kata tak terbit lagi. Hanya mau berkata. Macam kita nak ceramah tu. Duk kata dalam perut tu, tak terbit lagi. Malam saat ni pun nak buat tu. Dan bercadang untuk berkata saja pada azali lagi. Kodem dah. Kodem dah, pada azali lagi. Tentu kodem benar tu.
Tapi benda amrun itibari ya. Lawannya tak mau berkata-kata pada azali atau mustahil ini. Maka tak mau berkata-kata inilah dinamakan sukut nafsani. Sukut ada dua, sukut lafzi bercakap, lawannya dia. Sukut nafsani lawannya tak mau berkata. Payahlah sikit ni. Dia balik-balik dulu tu. Itu pakai sukut nafsani. Ya, sukut tu sukut nafsani tu. Ada dia. Wa yastahilu alaihi sukut. Mustahil Allah Ta'ala diam li'annahu lam yazal mutakalliman, kerana sentiasa dia berkata, mustahil diam. Oh, kalau kita elok dah tadi masa dia berkata-kata, dia betul. Dia betul, dia tak reti. Sukut tu apa macam. Dia mari hari tu bergaduh. Kata ni nah ada dia kata. Kata tu baca tempo. Ustaz tu baca-baca, mengerti sukut ada apa macam. Boleh kata betul. Kita sentiasa Allah Ta'ala berkata-kata. Mustahil Allah Ta'ala suku apa betul. Diam apa bagi diam. Mula gaduh dia. Bukan suku lafzi. Suku lafzi tak mau tak berkata, tak cakap diam, suku lafzi. Suku nafsani tak mau berkata. Jadi mau berkata. Mustahil Allah Ta'ala suku apa suku nafsani tak mau berkata. Pasal dia ada sifat berkata, dia mau berkata. Sedia kalah lagi. Dia terbit tak orang. Boleh. Dia kata tu orang tu kalimat nafsiyah tu. Lagu tu. Dia tengok orang ibarat ni kalau orang tak mengaji sungguh lah. Dia janam dia. Dia tak mengaji tu. Yang mengaji baca tak kita musyafahah dengan guru mursyid. Musyafahah dengan guru ada semua kitab semua ni. Dalam Afandi tu pun ada, dalam Bahrul Kalam tu pun ada. Dia jaga ni ibarat ni. Bukan sukut lafzi, sukut nafsani. Dia mustahil Allah Ta'ala dia. Kerana Tuhan sedia berkata-kata. Betul semua orang tidak cakap lalu. Tak diam lah. Peru. Mustahil dia. Bukanlah betul. Kalau gitu aja. Mustahil Allah Ta'ala diam. Kerana dia sifat sentiasa berkata. Mana sentiasa berkata-kata? Sentiasa bersifat dengan sifat berkata. Mustahil dia tak mau berkata. Dia ada sifat. Balik sana balik. Pusing balik. Tengok kita ni berbelik-belik hati yang payah nak gaduh. Pasal bab kalam dia payah. Pasal dia lama ilmu kalam. Bukannya dikehendaki dengan sukut lafzi. Tengok lagi. Maka tak mau berkata-kata inilah dinamakan sukut nafsani. Sukut nafsani tadi ni. Saya sukut tadi seperti yang diibarat di dalam kitab Arab. Wa yastahilu alaihi ta'ala as-sukut. Dalam kitab ni gua ada. Wa yastahilu alaihi ta'ala as-sukut. Mustahil Allah Ta'ala diam. Pasal apa mustahil diam? Li'annahu lam yazal mutakalliman. Kerana dia sentiasa berkata-kata. Tentu dia tak diam. Dia perlu selalu. Nampaklah. Kalau kita ibarat guna yang betul, mustahil Allah Ta'ala tak mau berkata-kata kerana dia ada sifat berkata. Lagu tu. Bukannya dikehendakkan dengan sukut lafzi, bukan sukut lafzi. Yang lawan berkata-kata tu, yakni apabila ia ada sifat kata, tentulah mau berkata-kata pada azali lagi. Maka diri berkata-kata itulah dinama kalam nafsani. Itu kalam nafsani berkata-kata tu dan tidak berhuruf surah, hanya amrun itibari. Kalam nafsani ini pun hadis nafsi tadi ni. Dan ialah juga dinamakan ta'alluq tanjizi qadim bagi kalam ismi. Adapun perkataan yang ia tadbirkan itu dinamakan muta'allaq kalam ismi yang tanjizi qadim, dan juga dinamakan dia kalimat nafsaniyah seperti firman-Nya ma nafidat kalimatullah. Al-Quran ada kalam nafsani ini jika nisbah pada kitab baru ialah hadis nafsi namanya. Itu kalam nafsani. Kalau sebab pada kita baru hadis nafsi, yaitu berkata-kata di dalam hati kita dan bercadar dalam hati akan beberapa perkataan yang kita berkata-kata. Maka diri berkata-kata di hati itu bukannya wujudi, itu kata dalam hati, itu dalam hati, hanya amrun itibari saja. Marah, tu tahu mulai sifat. Bisa kalau bahas kalam untuk kalam dah macam. Ni hak ni nak keliru kita ni. Kita hurai sikit. Ini kita lain hurai. Tak kita baca lagi. Tapi
Wa yata'allaku bima yata'allaku bihil ilmu. Bertakluklah kalam itu dengan tiap-tiap barang yang bertakluk dengan dia ilmu. Apa dia takluk oleh ilmu, kalam takluk situlah. Wa huwa ma yata'allaku bil ilmu. Kullu wajibin, benda wajib, zat dia, sifat dia, dia cerita. Wa kullu jaizin, makhluk, dia buat makhluk, dia cerita. Wa kullu mustahilin, benda mustahil pun dia cerita. Anak cucu sama bini dia tak ada. Munazzahun anil huruf. Kalam Tuhan tu munazzahun anil huruf, maha suci daripada huruf. Dia tak ada huruf. Hak kita pun tak ada huruf. Wasaut tak ada suara. Hak kita pun tak ada huruf suara. Wat takdim wat ta'khir, dulu kemudian. Dulu kemudian tu huruf, dia bukan dulu kemudian, dia sama sekali dengan zat Tuhan. Dia qadim sama sekali dengan zat Tuhan. Dia tak ada dulu kemudian. Yang dulu kemudian tu kalam lafzi, ayat Quran. Wasukut, maha suci daripada sukut. Boleh itu. Maha suci daripada sukut tu. Maksud dengan sukut sini, maksud dengan sukut di sini, boleh itu. Maksud dengan sukut di sini ialah tak mau berkata-kata. Maksud dengan sukut sini ialah tak mau berkata-kata. Dan sukut dengan, maksud dengan sukut di sini, makna sukut diam. Apa maksud dengan diam? Tak mau berkata-kata. Maksud dengan sukut di sini, tak mau berkata-kata. Sukut ini dinamakan sukut nafsani. Sukut ini dinamakan sukut nafsani. Maka mustahil atas Allah Ta'ala, maka mustahil atas Allah Ta'ala tak mau berkata-kata. Maka mustahil atas Allah Ta'ala tak mau berkata-kata. Kerana ia ada sifat kata, kerana ia ada sifat berkata. Tentulah mau berkata-kata pada azali lagi. Tentulah mau berkata-kata pada azali lagi. Maka mau berkata inilah, maka mau berkata inilah ta'alluq kalam dan jizi qadim. Maka mau berkata inilah ta'alluq kalam dan jizi qadim namanya. Mau berkata nama apa? Ta'alluq kalam dan jizi qadim. Bukan berkata sungguh lagi, tambah lagi. Tulislah tambah. Peringatan. Bukan berkata sungguh lagi. Bukan berkata sungguh lagi. Kerana jikalau berkata sungguh, kerana jikalau berkata sungguh, tentulah keluar perkataan. Kerana jikalau berkata sungguh, tentulah keluar perkataan. Padahal ketika itu angin pun tidak ada lagi. Karena ketika itu angin pun tidak ada lagi. Al-Ka' di mana? Kalau dia berkata sungguh masa itu, masa azali berkata sungguh, itu baik perkataan. Al-Ka' di mana? Kata Arab qaim bil haq, angin betul tak? Dia tak buat angin lagi. Kalau kita segera faham mana tanji qadim, tanji mana siaplah. Bukan mau tu.
Tanjizul qadim. Cuma dia mau, pada yang kata mau berkata. Pasal dia ada sifat berkata. Dia mau lah berkata. Bila mau dulu lagi lah. Dan dia cadang dah tu benar. Bukan terbit lagi benar. Kalau terbit masa tu nak dekat dia pada angin cadang. Boleh. Mau tu dia. Kemudian benar dia mau. Dia kata taruh tu. Itu muta'alaq tu. Muta'alaq kalam Tanjizul qadim. Itu muta'alaq dia. Muta'alaq kalam Tanjizul qadim. Kalimat-kalimat hadis ada cadang, ada kata apa kita dalam hadis nafsi kita ada. Kita hadis nafsi itu kita muntah kalam Tanjizul qadim. Bukan kata semua lagi, tak kata semua lagi. Kalau kata semua dekat di mana? Tulis baca. Ikut silap. Maksud dengan sukut di sini ialah tak mahu berkata-kata. Sukut ini dinamakan sukut nafsani. Maka mustahil atas Allah Ta'ala tak mahu berkata-kata kerana ia ada sifat berkata. Tentulah mahu berkata-kata pada azali lagi. Maka mahu berkata-kata inilah dikatakan ta'alluq kalam Tanjizul qadim. Bukan berkata sungguh lagi. Kerana jikalau berkata sungguh tentulah keluar perkataan. Padahal ketika itu ia tak ada angin lagi. Angin pun tak ada angin. Dekat di mana? Tulis lagi. Dan ada satu lagi sukut. Dan ada satu lagi sukut lafzi namanya. Dan ada lagi satu sukut lafzi namanya. Dan ada satu lagi sukut lafzi namanya. Tadi sukut nafsani. Ini sukut lafzi, iaitu tak mau cakap. Dia tak mau cakap. Itu sukut lafzi. Nampak? Itu sukut lafzi, tak mau cakap. Dia. Jadi berkata lawannya sukut lafzi. Tak berkata. Sukut tak berkata, sukut lafzi. Sukut tak mau berkata itu sukut nafsani. Jadi mustahil tahalal sukut bukan sukut lafzi dah. Balik sana. Mustahil tahalal diam. Pasal dia sentiasa berkata-kata. Mana mustahil diam tak mau sukut nafsani. Kerana dia sentiasa sifat berkata-kata. Mana sentiasa berkata-kata. Sentiasa dia ada sifat berkata. Betul balik. Kerana lam yazal mutakaliman. Kerana sentiasa ia berkata-kata. Ini lam yazal mutasifan bisifatil kalam. Kerana dia sentiasa bersifat dengan sifat kalam. Kata ada pada dia. Tentu dia mau kata. Mau bila mau pada azali. Kalau tak mau kata itu mustahil. Itu nama sukut nafsani. Sukut lafzi cakap berhenti. Lawan bisu. Sukut lafzi itu lawannya bisu. Sukut nafsani tak mau kata lawannya. Tengok kita dah. Ada pun nak baca lagi. Maka diri berkata-kata inilah dinamakan kalam nafsani dan tidak berhuruf suara, hanya amrun i'tibari saja. Dan ialah juga dinamakan ta'alluq Tanjizul qadim bagi kalam ismi. Berkata-kata dalam hati itu. Itu berkata-kata dalam hati itu. Mau berkata dalam hati. Siap terus. Adapun perkataan-perkataan yang ia tadbirkan itu dinamakan muta'allaq kalam ismi yang Tanjizul qadim. Dan juga dinamakan dia kalimat nafsaniyah seperti firman Allah Ta'ala ma nafidat kalimatullah. Dan kalam nafsani ini jika nisbah kepada kita baharu ialah hadis nafsi namanya, iaitu berkata-kata di dalam hati, tak terbit, tak berlafaz lagi, dalam perut lagi. Lafaz tu orang panggil kalam lafzi. Bila ada lafaz tu baik itu kalam lafzi. Duduk di dalam tu nama kalam nafsani. Hadis nafsi itu ada dalam hati kita tu nama kalam nafsani. Terbaik lagi ni orang panggil kalam nafsi. Boleh? Iaitu berkata-kata di dalam hati kita dan bercadang di dalam hati akan beberapa perkataan yang akan kita berkata. Cadang taruh dah. Itu muta'allaq dia tu. Muta'allaq bagi kalam nafsani. Ini nama kalimat nafsaniyah. Maka diri berkata-kata di hati itu bukannya wujudi, hanya amrun i'tibari saja. Kalau Tuhan qadim, azali lagi. Itu. Azali lagi, dia mau kata pada azali lagi. Dia ada sifat kata. Dia mau kata, dia tak bisu. Mau kata adalah ta'alluq kalam Tanjizul qadim.
Bukan terbit lagi guna tak terbit lagi. Tak terbit lah guna angin pun tak ada lagi. Cuba duk simpan tahu. Sampai masa tu dia buat terbit tu. Itu tu. Kalau orang baca kitab dia kata wa yastahilu alaihi ta'ala as-sukut. Mustahil atas Allah Ta'ala sukut. Dalam kitab tu ada. Faridah tu ada. Ke-13 kalam artinya sedia berkata-kata. Kita jauh ya. 13 kalam artinya sedia berkata-kata. Kita kata tak betul. Tak betul pada kata kita arah dah. Ini murinah ni. Tak betul pada kita arah dah. Baca kita arah. Wa yastahilu alaihi sukut. Mustahil atas Allah Ta'ala dia. Li'annahu lam yazal mutakalliman. Kerana dia sentiasa berkata-kata. Ni sentiasa berkata-kata betul lah. Kita nak kata apa? Kita nak kata apa? Nah ni kena jaga semua. Ke-13 kalam artinya sedia berkata-kata. Kita kata tak betul, sedia berkata-kata. Dia kata tak betul apa? Ada nah mau baca dah nak tengok. Ada kita arah dia kata. Wa yastahilu alaihi ta'ala as-sukut. Mustahil atas Allah dia. Kerana dia sentiasa berkata-kata. Mustahil Allah Ta'ala diam apa ni diam? Diam nafsani. Itu bukan diam lafzi ni. Diam tak mau berkata-kata tu mustahil. Azali lagi dia mau. Diam tu bukan diam. Dia bergaduh.